Bersama saya Hafiz Sulaiman dalam rentasan berita edisi 698. Antara paparan utama. Pengundi Pakatan Harapan tidak akan ampunkan pengkhianat. Amanah mohon bersabar dan jaga setiakawan. Menteri Undang-Undang buat lawak apa? Ilmuwan wajar bercakap benar dan bebas politik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengundi Pakatan Harapan tidak akan mengampunkan mereka yang telah mengkhianati amanah yang telah diberikan, kata Presiden Parti Amanah Negara atau Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dalam satu kenyataan bersama. Kami konsisten menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri Malaysia sejak 1998 dan akan terus berbuat demikian. Dengan latar senario politik semasa, satu-satunya pilihan yang realistik untuk berjaya adalah dengan menggabungkan kekuatan kesemua 5 parti iaitu Keadilan, Amanah dan DAP daripada Pakatan Harapan serta Warisan dan kelompok penyokong Tun Mahathir dalam bersatu, jelas mereka. Muhammad dan Guan Eng berkata demikian sebagai respon kepada Keadilan yang menolak pilihan kedua untuk mencalonkan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri dan Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri dengan peralihan kuasa kepada Anwar selepas tempoh 6 bulan. Option ini dicadangkan berikutan Warisan dan Tun Dr. Mahathir menolak pilihan pertama untuk mencalonkan Anwar sebagai Perdana Menteri dan Datuk Seri Mukris Mahathir sebagai timbalan Perdana Menteri. Kedua-dua pilihan ini dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Presiden pada 30 Mei 2020 menurut kenyataan itu. Menurut mereka, peralihan 6 bulan tersebut akan didokumentkan secara bertulis, ditandatangani kesemua pemimpin parti dan diumumkan secara terbuka. Mereka sependapat bahawa kesemua parti dalam Pakatan Harapan, Warisan dan kelompok Tun Dr. Mahathir mesti mencari titik persamaan untuk menuntut kembali mandat yang telah diberikan rakyat dalam pilihan raya umum 2018. Ini adalah sebuah perjuangan suci untuk mendaulatkan demokrasi serta nilai undi jutaan rakyat Malaysia yang memilih untuk menukar kerajaan bagi menyingkirkan pentadbiran yang korup dan kleptokratik melibatkan puluhan bilion dolar Amerika, ujar mereka. Kenyataan tersebut menegaskan bahawa Amanah dan DAP telah berusaha keras sepanjang 3 bulan lalu untuk mencari titik persamaan yang dapat diterima semua pihak. Namun, mereka pula yang dilabel sebagai gila kuasa. Kami telah dikritik kerana lambat bertindak menuntut kembali mandat rakyat. Tetapi apabila laluan yang realistik ditemukan, kami dikritik pula kononnya gila kuasa. Ini tidak adil kerana walaupun kami tidak gentar menjadi pembangkang, rakyat telah mengundi pada tahun 2018 supaya kami mengambil alih kerajaan. Seterusnya, mereka berharap Keadilan dan Tun Dr. Mahathir bersama-sama Warisan tidak akan semakin menjauh, bahkan terus merapat dan bersatu padu. Melihat masing-masing sebagai musuh dan bukan rakan sekutu tidak akan membantu perjuangan rakyat, bahkan hanya membantu mereka yang telah menumbangkan sebuah kerajaan sah yang dipilih rakyat dengan sebuah kerajaan tanpa mandat rakyat. Hanya apabila kita dapat bersetuju, kita akan sama-sama dapat memastikan Pakatan Harapan dapat menuntut semula kerajaan bilik rakyat ini, kata Ketua Timbalan Presiden Pakatan Harapan itu. Muhammad dan Guan Eng berkata, mereka memberi penghormatan kepada pemimpin Pakatan Harapan, Warisan dan Bersatu yang telah berani berdepan ugutan dan godaan bagi menolak kerajaan Perikatan Nasional yang tiada mandat. Kesemua parti-parti politik dan orang ramai menyokong serta bersetia kawan dengan kerajaan negeri Sabah di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Shafie Apdal bagi mengekang anasir-anasir pengkhianat daripada cuba menumbangkan kerajaan yang telah dilantik melalui pilihan raya.
Sebagai anggota Pakatan Harapan, kami akan terus melaksanakan tugas dan tanggungjawab kepada rakyat dan jutaan yang telah mengundi untuk perubahan, tegas mereka. Kenyataan tersebut turut menyentuh tentang krisis ekonomi pasca COVID-19 yang amat dahsyat dari segi kesan negatifnya terhadap perniagaan dan kehilangan pekerjaan. Keperluan berlanjutkan moratorium pinjaman bank selama 6 bulan lagi serta kemarahan orang ramai terhadap kenaikan bil elektrik oleh Tenaga Nasional Berhad adalah gejala kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional dalam menangani kesengsaraan rakyat akibat krisis ekonomi COVID-19. Justru pemimpin mesti menjadi suara hati nurani rakyat dan pembela mereka demi memastikan dana kerajaan digunakan untuk membantu mereka dan tidak tertiris akibat salah tadbir urus. Inilah kenyataan pemimpin amanah dan DAP yang paling berhemah dan tawaduk setakat ini. Namun apa yang jelas, Tun Dr. Mahathir telah mengalami defisit kepercayaan yang sukar dipulihkan khususnya dalam kalangan penyokong keadilan dan pengundi atas pagar. Kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya. Pengundi benci pemimpin yang berdolak dalih. Pelbagai pihak diseru supaya tidak terus mengeluarkan kenyataan yang menambah perbalahan susulan kegagalan membuktamadkan siapa calon Perdana Menteri ke-9 Pakatan Harapan. Negara dan Pakatan Harapan sedang berhadapan dengan suasana yang genting dan merisaukan, kata Penasihat Umum Amanah Datuk Seri Ahmad Awang. Menurut beliau, Allah sedang menguji kita dengan satu ujian yang mencabar untuk melihat kejujuran dan kesabaran serta semangat setiakawan antara kita. Katanya media sosial memainkan peranan yang penting dalam menentukan kita berjaya atau tidak mengharungi ujian ini. Janganlah kita menjadikan media sosial sebagai medan untuk mengadu domba dan memecahkan sesama kita, katanya dalam satu kenyataan. Sehubungan dengan itu, beliau meminta semua ahli dan penyokong Pakatan Harapan, khasnya amanah, supaya berdoa agar sentiasa dilindungi Allah dan memandu jari jemari masing-masing agar menulis sesuatu untuk menyatukan, bukan untuk meruntuhkan perpaduan yang telah dibina selama ini. Beliau menasihatkan agar semua pihak bertenang, mengenali siapa musuh, siapa kawan dan sentiasa tabayun apabila menerima sesuatu maklumat. Dalam suasana ini, saya juga memohon kepada semua ahli amanah agar mengadakan solat hajat, berdoa serta beristighfar. Semoga negara dan Pakatan Harapan dipandu oleh Allah agar keluar dari suasana yang kritikal ini, tegasnya. Sementara itu, Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil menegaskan tidak timbul soal amanah tidak mencalonkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-9. Jauh sekali mengkhianati beliau. Menurut beliau, amanah berdiri teguh bersama kepimpinan Anwar dan kesepaduan Pakatan Harapan. Katanya peluang untuk Pakatan Harapan membentuk semula kerajaan persekutuan dan menguburkan Perikatan Nasional masih terbentang di hadapan. Pintu rundingan sentiasa terbuka. Usah mendarat sebelum tiba di landasan. Politik juga ibarat sebuah kapal yang dicipta untuk berlayar, menempuh gelora dan bukannya berlabuh tanpa arah tuju, ujarnya dalam satu kenyataan. Beliau berpendapat Pakatan Harapan perlu segera membentuk semula kerajaan bagi mengembalikan mandat rakyat, menghalang lebih ramai kleptokrat bebas serta memastikan agenda perubahan urus tadbir dan pemulihan ekonomi diteruskan. Justru saya menyeru semua penyokong Pakatan Harapan berhenti menyerang dan menyalahkan antara satu sama lain. Peluru tidak harus dibazirkan. Serangan seharusnya dihala kepada Perikatan Nasional. Bersamalah kita perkukuhkan Pakatan Harapan. Kita adalah Pakatan Harapan dan Pakatan Harapan adalah kita, tegasnya. Sebelum itu, Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof menggesa penyokong Pakatan Harapan memberi fokus siapa musuh sebenar tanpa perlu membuka ruang untuk berhadapan dengan musuh baru. Cukuplah satu musuh dari kem pengkhianat dan pengacau. Jangan melepaskan peluang membina kekuatan untuk berhadapan musuh kita yang semakin lemah. Jangan beri kekuatan kepada musuh sebenar dengan kita berpecah dan tidak boleh bersetuju pada asas yang sangat besar menentukan kita mengembalikan mandat yang dirampas. Itu seharusnya menjadi fokus, tegas beliau seperti dipetik Malaysia Deadline. Terdahulu, pemimpin keadilan menolak pencalonan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-9 menerusi apa yang disebut sebagai option 2. Penolakan ini membangkitkan cemohan
sehingga ada menjurus kelucahan dari kalangan netizen yang menyokong bekas Perdana Menteri itu. Segala maki hamun itu dibalas pula oleh pihak yang menyokong Anwar. Cukuplah, benamkan DNA UMNO dan PAS ke dalam lubuk yang dalam agar tidak dapat muncul dalam sanubari dan menghuru-harakan kehidupan kita. Bukankah kita mahu negara rahmah menerusi rahmatan lil alamin? Tunggu polis tahan pembunuh. Demikian kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang dan Parlimen Datuk Taqiyuddin Hassan seperti dipetik beberapa media. Taqiyuddin berkata demikian apabila disoal oleh wartawan berhubung kes kematian anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim dalam rusuhan ketika kekecohan di tapak kuil Sri Maha Mariamman USJ 25 Subang Jaya pada 27 November 2018. Menurut Taqiyuddin, Jabatan Peguam Negara sedang menunggu hasil siasatan dan perkembangan kes bagi mencari pelaku yang menyebabkan kematian Adib. Jabatan Peguam Negara akan ambil tindakan atas hasil siasatan pihak polis. Kita tunggu. Masih dalam siasatan. Itu disahkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dari segi SOP atau prosedur operasi standard, untuk kes jenayah tak ada tempoh. Bukan macam kes sivil. Dia ada tempoh 3 atau 6 tahun. Kes jenayah, selagi kes itu berjalan, boleh dituduh apabila pendakwa raya berpendapat kes mempunyai cukup bukti dan sebagainya. Mahkamah dah buat peraturan ini. Kes jenayah terhadap Muhammad Adib, cuma mahkamah tak boleh tentukan siapa penyebabnya. Jadi kena siasatlah, katanya dipetik beberapa media. Pada 27 September 2019, Mahkamah Coroner memutuskan kematian Muhammad Adib disebabkan perbuatan jenayah yang dilakukan oleh 2 atau lebih individu yang tidak dikenali. PAS selepas itu menggesa pihak polis Diraja Malaysia atau PDRM agar segera menubuhkan pasukan siasatan khas dan membuka semula kertas siasatan berhubung kes kematian Muhammad Adib bagi menyiasat sehingga ke akar umbi. Kenyataan Taqiyuddin itu mengundang pelbagai sindiran di kalangan peguam. Peguam Syarizan Johan dalam hantaran ringkas di Facebook menyindir, bila jadi pembangkang, bukan main lagi kempen tuntut keadilan buat Allahyarham Adib. Suruh segera heret ke muka pengadilan lagi. Lepas jadi kerajaan, tunggulah siasatan polis. Macam itu rupanya. Kes Allahyarham Adib, Taqiyuddin Hassan wajib minta pihak polis beri kenyataan lengkap perkembangan siasatan kepada orang ramai dan bukan sekadar minta orang ramai tunggu sampai kiamat. Tegas Peguam Kanan Hanif Katri pula. Menurut Hanif, sememangnya menjadi tanggungjawab Taqiyuddin untuk mengarahkan pihak polis supaya mereka memberi kenyataan rasmi yang lengkap dari masa ke semasa berkaitan perkembangan terkini siasatan berhubung kematian Allahyarham Adib. Taqiyuddin Hassan perlu lebih bertanggungjawab dalam memberi kenyataan beliau sebagai Menteri Parlimen dan Undang-Undang daripada meminta rakyat menunggu penyelesaian siasatan sedangkan rakyat tiada pengetahuan dan sering tertanya-tanya tentang perkembangan siasatan itu, tegas beliau dalam kenyataannya di Facebook. Peguam Muhammad Fazil pula mengungkit kenyataan Taqiyuddin sebelum memegang jawatan dalam kerajaan. Masa jadi pembangkang hari itu, antara yang lantang kritik kerajaan Pakatan Harapan pasal isu Adib ini adalah menteri yang pegang portfolio undang-undang hari ini jugalah. Dia punya fitnah tu seolah kerajaan Pakatan Harapanlah punca arwah Adib terbunuh dan sebagainya. Bahkan seolah depa dah tahu siapa pembunuhnya. Hari ini bila dah ada kuasa, boleh pula nak siasat lagi, sindir Muhammad Fazil. Peguam Aidil Khalid juga turut membidas Taqiyuddin. Selepas kes Adib ini, mereka tunggang sampai Pakatan Harapan tumbang dan Tommy Thomas letak jawatan. Hari ini apabila ditanya tentang apakah perkembangan kes pembunuh Adib, Menteri Undang-Undang kata, kita tunggulah. Tunggu sampai bila? Tak tahu. Dah setahun lebih, itu jugalah alasan yang dikeluarkan. Tunggu polis siasat dan tangkap. Sampai dah bertukar kerajaan pun, gitu juga. Skrip yang sama, ujarnya di Facebook. Ini hanya sedikit komen peguam yang sempat dipetik dalam ruangan terhad ini. Banyak lagi sindiran aktivis yang anda boleh layari sendiri. Jom channel pun ingin tahu, tunggu sampai bila? Sudah tentu semua setuju bahawa tanpa kestabilan politik, kemakmuran ekonomi dan keharmonian sosial tidak mungkin akan tercapai. Jawapannya sudah tentu tidak. Semua lapisan dan kelompok bertanggungjawab berasaskan tahap kedudukan masing-masing.
Dalam hal membina kestabilan politik, tiada yang terkecuali, termasuk cendekiawan dan ahli akademik. Kononnya atas premis ini, sekumpulan profesor dan pensyarah universiti seramai 115 orang dilaporkan memberi penghormatan dan sokongan penuh kepada kerajaan tebuk atap pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sampai bila? Sampai mandat dikembalikan pada pilihan raya umum ke-15 mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Bolehkah kita anggap ini adalah satu pandangan bebas terhadap politik dan perkembangan semasa negara? Bolehkah kita memejamkan mata dan memekakkan telinga dengan apa yang cuba dilakukan oleh para ahli akademik ini? Tidak perlulah menjual nama dan kedudukan serta peranan yang di-Pertuan Agong berikutan pelantikan Muhyiddin. Jangan ingat rakyat bodoh dan tidak memahami peruntukan dalam perkara 40/2/A, 43/1 dan 43/2/A serta kurungan B khususnya merujuk pelantikan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ke-8. Tiada siapa mempertikaikan peruntukan-peruntukan tersebut jauh sekali untuk menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Apa yang dipersoalkan ialah pengkhianatan terhadap mandat rakyat yang memilih Pakatan Harapan sebagai peneraju kerajaan, bukan UMNO maupun PAS yang kalah pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Takkan sifir muda itu para Profesor Madya dan pensyarah kanan tidak faham? Jika tidak faham, bagaimana anda mahu menjelaskan kepada mahasiswa di bawah didikan kalian agar menjadi warga negara yang bertanggungjawab untuk melestari sistem demokrasi raja berperlembagaan di negara ini? Kelakar sungguh apabila kumpulan 115 profesor dan pensyarah cuba menasihatkan supaya semua pihak akur akan sistem politik Malaysia berteraskan kedaulatan raja-raja, keluhuran perlembagaan serta sistem demokrasi berparlimen. Kelakar apabila rakyat diseru mempertahankan kemanusiaan dan keagamaan yang anda kata berteraskan prinsip kontrak sosial yang dipersetujui sejak menjelang kemerdekaan negara pada 1957. Tetapi satu persatu ahli profesional dalam GLC dan agensi kerajaan dipecat dan diganti dengan ahli politik. Kelakar apabila rakyat diajak mengamalkan dan melindungi identiti nasional yang berteraskan Melayu Islam, sedangkan sepotong ayat dari Presiden MCA, Datuk Seri Wee Ka Siong, mulut anda terkunci. Di mana anda ketika Ka Siong berkata, saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata, ini kerajaan Melayu Islam. Sebelum ini, di mana anda ketika negara kita digelar kleptokrasi antara perbuatan segerombolan ahli politik yang 115 Profesor Madya dan pensyarah kanan ini sokong? Siapa yang begitu ganas menentang pelaksanaan Undang-Undang Hudud dan Rang Undang-Undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan 2016 atau RUU 355? Siapa sebenarnya yang membantah pengenalan tulisan Jawi kepada murid-murid tahun 4 sekolah vernakular? Bukankah penentangan itu kini berada dalam kerajaan pimpinan Muhyiddin? Pepatah Melayu berpesan, jangan jadi ibu ketam yang menyuruh anaknya berjalan dengan betul. Nenek moyang kita sudah lama memerhati sebelum rakyat marhin di zaman milenium ini memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Afiz Sulaiman, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.